الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر، ربنا تمم لنا بالخير، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah, pertama sekali kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan, ruang, peluang pada kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita insya-Allah. Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita janjikan, insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama kongsikan berkenaan dengan surah Al-Mulk, insya-Allah. Tuan Haji Imam, kita sihat ke? Alhamdulillah, ya, sah. Baik, kita sebelum pergi lebih jauh tentang surah Al-Mulk, walaupun kita dah tahu masing-masing ya tentang kelebihan, sedikit latar belakang surah Al-Mulk, suka juga untuk kita kongsikan apa yang disebutkan oleh ahli tafsir tentang surah kita ni, surah Al-Mulk ni. Baik, saya ambil daripada kitab Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Okay. Surah Al-Mulk ini adalah surah yang dinamakan dengan Al-Mulk, membawa maksud kerajaan. Okay. Kerana Allah Ta'ala memulakannya dengan ungkapan memulia dan mengagungkan kebesaran darjatnya yang serba unggul dan maha berkuasa. Dia memerintah langit dan bumi. Datangnya kekuasaan mutlak. Di tangannya kekuasaan mutlak. Dia mengendalikan alam semesta mengikut kehendaknya. Okay. Kemudian surah ini juga dinamakan sebagai surah Al-Waqiyah. Waqiyah, yang membawa maksud pelindung. Dan juga dia dinamakan dengan nama Al-Munjiyah. Al-Munjiyah maksudnya penyelamat. Pelindung dan juga penyelamat. Justru itu ia boleh melindungi dan menyelamatkan seorang daripada azab kubur serta memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya, sebagaimana yang akan dijelaskan selepas ini. Ibnu Abbas sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma menamakannya sebagai Al-Mujadilah, pendebat. Al-Mujadilah, pendebat. Kerana surah ini akan mendebat dan mempertahankan pembacanya ataupun pengamalnya daripada azab kubur. Surah ini adalah surah Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Seperti mana yang kita maklum, dia memiliki mengandungi 30 ayat. Okey, kita tengok sikit. Saya kira kaitan tak payah. Kita tengok pada kandungan surah ini secara umum. Jadi secara umumnya apa isi kandungan surah Al-Mulk ini? Baik, sebagaimana surah Makkiyah yang lain, surah yang diturunkan di kota Mekah yang lain, surah Al-Mulk menitik beratkan prinsip akidah, iaitu mengisbatkan, mengukuhkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya, kekuasaannya dan segala-galanya lah. Pembuktian terhadap keesaannya serta maklumkan mengenai hari kebangkitan dan penghimpunan. Okay, surah ini dimulai dengan ayat yang pertama hingga ayat kedua dengan ungkapan memuji Allah, menyerlahkan keagungannya. So tabarakalladzi biyadil mulk tu sampai ayat yang kedua tu memuji Allah, menyerlahkan keagungannya dan mengesakannya dalam hal pemerintahan dan kekuasaan. Juga dimaklumkan bahawa dialah yang mengendalikan segala yang wujud. Okay, dalam konteks menghidupkan dan juga mematikan. Kemudian surah ini pada ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima menegaskan tentang dalil kewujudan Allah, iaitu dia menjadikan 7 lapis langit
Di samping menghias langit dengan bintang-bintang. Okey. Bintang-bintang itu juga serpihannya digunakan untuk merejam syaitan. Juga diketengahkan petanda lain yang menzahirkan kekuasaan dan pengetahuan Allah. Macam mana tu? Kalau serpihan bintang digunakan untuk merejam syaitan, adakah apa panggil tu? Taik bintang tu kita panggil apa? Yang Komet. ya, Komet. komet. Yang nampak dekat langit kadang-kadang tu kan. Adakah itu yang kadang nampak cuf kan? Adakah itu yang digunakan untuk merejam syaitan? Tak tahu lah. Tak pernah nampak. Kan? Sama ada boleh jadi itu ataupun bukan. Sebab akhir-akhir ni banyak sangat orang nampak. Saya rasa banyak sangat syaitan ni. Mungkin. Mungkin lah kan. Ujung-ujung dunia ni, Haji ya. Jadi, kita nampak dengan orang rakam. Tak tahulah. Saya pun dalam kehidupan saya secara peribadi, masa saya belajar kat sekolah, saya ingat 2 kali saya nampak pergerakan macam tu. Taik bintang lah, istilah taik bintang kan. Masa saya belajar dekat Yaman ada kot dalam 3 kali. So, saya nampak benda tu. Jadi, tu dalam keadaan tak ada kamera lah. Waktu yang sama, mungkin beribuan, puluhan ribu lagi orang yang ternampak kan. Syaitan kot tu. Banyak syaitan. Yalah, dia tak mati. Dia asyik beranak pula tu. Dia asyik beranak. Lepas tu dia nak naik ke atas nak cari maklumat kan. Tu dia tak mati. Kita mati-mati kan. Mungkinlah kan, wallahualam. Okey. Di antara petanda kekuasaan Allah Ta'ala ialah disediakan azab neraka Jahannam untuk golongan kafir. Dan juga berita gembira kepada golongan yang beriman. Okey, perkara tersebut diungkapkan dengan gabungan 2 kaedah menimbulkan motivasi, iaitu dengan gaya, gertakan dan gesaan sejajar dengan uslub Al-Quran. Itu pada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-12. Maknanya motivasi untuk orang mengamalkan kebaikan dan juga gertakan supaya menjauhkan diri daripada neraka. Itu berlaku pada ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-12 sehingga ayat 12. Baik, antara petanda pengetahuan dan kekuasaan nikmat Allah ialah dia mengetahui segala yang tersembunyi dan nyata. Dataran bumi dipelihara dari gejala jerlus, langit dilindungi dari hujanan batu-batu yang membakar serta membinasakan manusia. Burung-burung diberi keupayaan terbang melayang tanpa mudah jatuh ke bumi. Manusia akhirnya dicabar supaya mencari pelindung atau pembela selain Allah sekiranya ia ingin Allah Ta'ala, sekiranya dia iaitu Allah Ta'ala ingin menyeksa mereka. So manusia digesa supaya cari pelindung yang lainlah jika Allah Ta'ala ingin mengazab mereka. Pernyataan itu dinyatakan oleh Allah pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20. Okey. Susulan itu maknanya selepas daripada itu ayat yang berikutnya itu maknanya 21 sampai 30 surah ini disudahi dengan penegasan berlakunya hari kebangkitan. Okey, kesimpulannya. Surah ini mengungkap dan menegaskan tentang kewujudan dan keesaan Allah Ta'ala melalui petanda keilmuan dan kekuasaannya. Ia memberi peringatan tentang kehebatan dan dahsyatnya hari kiamat. Okey. Surah ini mengingatkan para hambanya akan nikmat-nikmat Allah. Ia menghubung kaitkan rezeki dengan usaha manusia di dunia. Samping perlunya sifat pasrah dan bertawakal kepada Allah. Okey. Saya nak kongsikan ini hadis ni tuan-tuan dah biasa dengar. Ada 3 hadis yang dibawakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala berkenaan dengan kelebihan surah Tabarak ini ataupun surah Al-Mulk. Dinamakan juga dengan surah Al-Mujadilah, surah Al-Waqiyah ataupun surah Al-Munjiyah.
Inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Okey, di dalam Al-Quran terdapat sebuah surah yang mengandungi 30 ayat yang memberi syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Orang itu juga diberi keampunan oleh Allah. Surah tersebut ialah surah Tabarak lah. Okey, satu lagi dua hadis suratun fil Qur'ani khasaman an sahibiha hatta adkhalathu jannah tabarakalladzi biyadil mulku. Satu surah membela pengamalnya sehingga ia dimasukkan ke dalam syurga, iaitu tabarakalladzi biyadihil mulku. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Ibnu Abbas menyatakan surah Al-Mulk dimakan sebagai surah Al-Waqiyah kerana Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, hiya, iaitu hiya tu surah Al-Mulk, hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunjihi min azabil qabri. Ia adalah surah yang melindungi pengamalnya, dia juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya daripada azab kubur. Cuma saya duk cari juga, kok ada hadis yang menyatakan surah ini perlu dibaca pada setiap malam. Mungkin waktu itu yang paling sesuai kot, yang menyebabkan orang baca sebelum ataupun selepas solat fardu isya. Banyak juga masjid surau. Surau Tuan Haji baca tak? Selepas isya. Baca. Sebab waktu isya waktu yang paling orang ada waktu senggang kan, waktu lapang. Baca. Jadi mungkin sewaktu itulah pihak surau ataupun masjid menggunakan kesempatan untuk mendidik masyarakat setempat membaca surah Al-Mulk. Itu maksudnya. Surah saya pagi selepas subuh baca satu muka surat dan baca terjemahan dia. Bagus tu. Bila baca terjemah tu saya tengok sikit, ada boleh faham sikit lah. Boleh angkat kepala sikit je. InsyaAllah. Okey tuan-tuan. Alhamdulillah, itu adalah pengenalan tentang surah Al-Mulk secara umum lah. Daripada Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kalau tengok daripada kitab tafsir lain, mungkin ada cerita lain pula kan yang disebutkan. Tafsir Ibn Kathir ke, tafsir At-Tabari ke, wallahualam lah. Jadi setiap pentafsir tu, ulama tu dia akan mentafsirkan berdasarkan ilmu yang dia ada dan juga latar belakang, cara untuk dia memberikan cerita tentang surah tersebut. Okey, alhamdulillah kita dah tahu pengenalan dan juga latar belakang surah tu. Kita nak pergi kepada ayat dia lah. Kat sini bermulalah para ahli tafsir mengurak langkah untuk mentafsirkan Al-Quran. Okey, insya-Allah. Baik tuan-tuan, rahmati Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita akan cuba untuk kelas kita ini kita lengkapkan jumlah, kan kita belajar bahasa Arab ni ada jumlah dia, betul tak? Ada dua jumlah Pertama jumlah ismiyah GI kita namakan. Yang keduanya jumlah fi'liyah JF. Okey. So kalau JI itu jumlah ismiyah gandingan antara mubtada dan khabar. Kalau JF gandingan antara fi'il dan juga fa'il. Ada satu lagi namanya apa? Syibih jumlah. Syibih jumlah tu tak apalah. Itu gandingan antara haraf jar ataupun zaraf dengan isim selepasnya. Baik, fokus kita pada dua jumlah ni. Kita dapat je dua jumlah ni, dalam ayat yang panjang ni kita akan kurung dia supaya kita dapat tahulah dekat mana lengkapnya sesuatu jumlah ayat tersebut. InsyaAllah. Baik, sebelum daripada itu juga kita tengok sekejap kat diagram kita warna purple A. Purple A. Warna purple A. Kita ada dua jenis isim. Pertama kita namakan dia isim yang mabni. Yang keduanya kita namakan dia isim yang mu'arab. Kalau yang mabni itu yang tak berubah. Ini tuan-tuan dah tahu dah ni. Tapi saja nak ulang je.
Pertama isim yang mabni, kedua isim yang mu'rab. Yang mabni itu kat sinilah sebelah kiri tu ada daripada kumpulan domir. Semua perkataan domir itu adalah mabni. Semua perkataan isim isyarah juga mabni. Semua perkataan isim mausul itu mabni. Semua isim syarat. Isim syarat ni penggantung ayat. Yang kita jumpa juga kadang-kadang tu kan. Penggantung ayat pun mabni. Isim istifham pun mabni, kata tanya. Kemudian bilangan. Ini bilangan ni kita tak sentuh. Saya pun tak tahu bila nak sentuh sebab macam tuan-tuan pun jarang guna sangat kan. Ya. Okey, kemudian nombor 7, sebahagian isim zaraf. Ini kita dah jelaskan. Ada yang mabni, ada yang tidak mabni. Betul. Yang mabni itu sikitlah daripada kumpulan zaraf zaman ataupun zaraf makan. Dan yang terakhir isim fi'il. Isim fi'il ni dia isim tapi dia membawa makna fi'il. Ada perkataan dia tu isim tapi maksud dia macam fi'il. Dia mabni juga tuan-tuan ya. Contoh saya bagi satu contoh je dulu. Hayya. Bisa dengar tak Arab kata hayya, hayya. Ya, mari. Mari. Dia kata hayya, jom. Mari. Itulah. Ini isim tuan-tuan ya. Tapi dia bawa maksud fi'il. Macam arahan. Betul tak? Mari. Itu maksud isim fi'il. Bukan isim fa'il ya. Isim fa'il tu lain. Isim fa'il tu kata pelaku. Ni fi'il. Isim tapi membawa makna fi'il. Apa lagi contoh? Halumma. Halumma ni pun dalam Al-Quran ada ni. Halumma syuhada'ana. Ini pun isim tapi membawa makna fi'il. Ayuh. Ayuh. Sama jugalah macam jom jugalah. Apa lagi? Adalah nanti kalau kita tengok. Cuba saya nak bagi tahu kata ada isim tapi dia membawa makna fi'il. Itu namanya isim fi'il. Itu secara ringkasnya itulah dia. Baik, nanti kita akan tengok secara detail. Dia ada isim fi'il yang membawa maksud madhi, past tense. Ada isim fi'il yang membawa maksud mudhari'. Ada isim fi'il yang membawa maksud amar. Gitu. Baik tuan-tuan. So ini mabni lah, ini mabni. Yang keduanya bahagian mu'rab. Mu'rab ni kita tahulah selain daripada perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi ni yang berada dalam kumpulan-kumpulan tertentu, mereka ni mu'rab. Okey. So mu'rab ada 3 hukum: marfu', mansub, majrur. Okey. Baik, kalau marfu' tu kita tahulah dia punya tanda-tanda dia dhammah, alif ataupun waw. Dhammah, marfu' dengan tanda dhammah bila dia mufrad. Bila dia dalam keadaan jamak taksir. Bila bilangannya jamak muannas salim, waktu itu dia punya marfu' dengan dhammah. Ini kita kena ulang selalulah. Tapi tak apa, saya peribadi tak pernah ingat sangat. Kena rujuk juga kat diagram ni. Ada yang marfu' dengan tanda huruf alif ketika mana perkataan itu bilangannya musanna. Ada marfu' dengan tanda huruf waw ketika mana perkataan itu dalam bilangan jamak muzakkar salim ataupun dalam bentuk asma' khamsah. Baik, asma' khamsah isim yang 5. Baik, kemudian mansub. Hukum mansub. Ada mansub dengan tanda fathah. Ini asal dia lah. Kalau perkataan itu bilangannya mufrad ataupun jamak taksir. Ada mansub dengan tanda huruf ya kalau bilangan perkataan itu musanna berdua ataupun jamak muzakkar salim. Dia punya mansub dengan tanda huruf ya. Ada mansub dengan tanda kasrah di hujung perkataan. Itu kalau bilangan perkataan tersebut jamak muannas salim. Dan ada mansub dengan tanda huruf alif kalau dia daripada jenis asma' khamsah. Tuan-tuan nak conteng tak tuan-tuan punya? Kita dah conteng dah. Kalau nak conteng saya patah balik. Saya suka kalau tuan-tuan conteng sebab bukan saya punya kad diagram. Saya cadangkan tuan-tuan conteng lah. Tak apa. Ambil masa tak apa. Slow and steady.
Ya. Okey, dengan dhammah, marfu' dengan dhammah. Kalau bilangannya mufrad. Jamak taksir, JMS, jamak muannas salim. Catatan ni dah ada dulu. Ada. Ada dah kan, pernah bagi dulu. Tapi yelah, dia bercapah macam tu, payah juga kan. Ya. Sekali kan. Okey, sudah untuk Ya. marfu'. Ya, dah. Baik, kita pergi kepada mansub pula. Ini. Mansub, hukum mansub dengan tanda fathah kalau bilangannya mufrad jamak taksir. Okey, sudah? Dah. Okey, baik. Kemudian pergi dekat majrur. Okey, majrur ada tanda dengan kasrah. Itu kalau bilangannya mufrad, bilangan perkataan tu mufrad. Bilangan perkataan tu jamak muannas salim dan juga jamak taksir. Kemudian majrur dengan tanda huruf ya kalau bilangan perkataan itu musanna, jamak muzakkar salim ataupun asmaul khamsah. Dan yang terakhir majrur dengan fathah kalau bilangan tersebut MMS, mamnu' minas sarfi. Okey. Okey, boleh lah. Selesai. Baik. Kemudian ada kumpulan bawah ni yang kita namakan dia sebagai tawabi'. Tawabi' ni followers, dia akan mengikut mana-mana perkataan sebelumnya.
Hmm. Okay, kalau perkataan sebelumnya marfu' maka dia pun marfu'. Kalau perkataan sebelumnya mansub maka dia pun mansub. Kalau Hmm. perkataan sebelumnya majrur maka dia pun majrur. So ada Hmm. 4 awamil dekat bawah ni, salah satu daripadanya akan mengikut perkataan sebelumnya lah. Tengok fungsi dia macam mana. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk kad diagram warna purple A. Kemudian kita tengok sikit pada kad diagram warna purple B. Ini pun kita tengok secara sekali imbas je lah. Benda ni kita kita dah tahu juga. Fi'il pun sama juga. Ada 2 jenis. Pertama, fi'il yang mabni. Yang keduanya, fi'il yang mu'arab. Yang mabni itu fi'il madhi, fi'il amar dan sebahagian daripada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mabni hanyalah fi'il mudhari' yang terkait dengan DYT hunna dan juga DYT antunna. Dan juga fi'il mudhari' yang disambungkan dia dengan nun taukid. Ketika itu barulah dia mabni. Okey. Kemudian fi'il mudhari' kemudian bahagian mu'rab pula. Okey. Bahagian mu'rab ni hanya melibatkan fi'il mudhari' saja. Yang berubah-ubah bentuk tu itu hanya melibatkan fi'il mudhari' saja. Okey. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apa-apa, minta maaf. Fi'il mudhari' yang sebelumnya itu tiada haraf nasab ataupun tiada haraf jazam, maka fi'il mudhari' itu namanya fi'il mudhari' marfu'. Fi'il mudhari' yang didahului oleh haraf nasab maka namanya fi'il mudhari' mansub. Fi'il mudhari' yang didahului oleh haraf jazam maka namanya fi'il mudhari' majzum. Itu jelas kita dah tahu. So tanda-tanda untuk setiap hukum fi'il mudhari' ni kita akan tengok kalau kita jumpa lah. Cuma saya nak minta tuan-tuan tambah dalam kad diagram tuan-tuan yang lama. Saya tak tahulah kalau yang pakai yang baru tu ada. Tapi kalau pakai yang lama tak ada. Apa dia tu? Dalam kad diagram yang baru. Kalau tuan-tuan pakai yang baru tuan-tuan boleh nampak lah. Dia kata apa tuan-tuan? Pada fi'il mudhari' marfu'. Definisi fi'il mudhari' marfu' Ustaz Rusdi sebut kat situ iaitu fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh haraf nasab dan adawat syarat. Adawat syarat ni. Adawat syarat ni haraf jazam lah. Tuan-tuan boleh notakan Adawat syarat ni adawat jazam, adawat syarat pula. Adawat jazam tu haraf jazam lah Mana ada? Nampak tak diagram yang baru? Ya, nampak. Fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh haraf nasab dan adawat jazam. Jazam. Adawat jazam tu haraf jazam lah Haraf jazam. Sama ada jazam 1 maupun jazam 2. Okey, ini tak ada juga patutlah pun. Jadi saya nak minta tuan-tuan tambah yang saya catatkan warna putih ni. Iaitu ataupun iaitu enggak. Atau yang fi'il mudhari' yang tidak menjadi pelengkap kepada fi'il amar. Nanti saya bagi contoh. Fi'il mudhari' yang tidak menjadi pelengkap kepada fi'il amar. Maka dia marfu' juga. Kalau dia pelengkap kepada fi'il amar, maka dia majzum. Tapi saya kira Ustaz Rusdi letak dekat bahagian majzum kot. Tu betul. Tengok dekat kad diagram yang baru. Betul-betul ada. Kad diagram yang baru, fi'il mudhari' majzum iaitu fi'il mudhari' yang didahului oleh adawat jazam, haraf jazam lah dan syarat. Syarat tu penggantung ayat ni. Atau menjadi pelengkap kepada fi'il perintah. Fi'il perintah tu fi'il amar lah tuan-tuan. Okey, saya bagi contoh .
Saya bagi contoh. Yajlisu, sorry. Ajlisu, contohlah, contoh. Ini fi'il mudhari' marfu'. Ajlisu, maknanya saya sedang duduk. Pangkalnya huruf hamzah qata', di hujungnya baris dhammah. Betul tak? Apa DYT-nya tuan-tuan? DYT-nya ana. DYT-nya ana. Ya. Okey. Ini Ini marfu', iaitu fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh haraf nasab, yang Atau tidak didahului oleh haraf jazam, ataupun yang tidak menjadi pelengkap kepada fi'il amar. Tapi kalau dia jadi pelengkap kepada fi'il amar, ni kita ambil yang poin yang ketiga tadi tu. Kalau dia jadi pelengkap kepada fi'il amar, maka dia kena majzum. Contoh. Apa fi'il amar? Ijlis, duduklah oleh engkau. Ijlis, ni fi'il amar ni tuan-tuan. Ya. Apa DYT-nya? Anta kat sini. Anta. DYT-nya anta. Duduklah oleh kamu. Ajlis, nescaya aku akan duduk. Nampak tak? Ajlis ni asalnya ajlisu. Hujungnya baris dhammah. Tapi dekat sini dia disukunkan. Dia dijazamkan. Kenapa dia dijazamkan? Kerana dia pelengkap kepada fi'il amar sebelumnya. Duduk dah oleh engkau, pasti aku akan duduk. Ataupun nescaya aku duduk. Tuan-tuan jangan baca ijlis, ajlisu. Jangan baca ajlisu. Ijlis, ajlis. Duduklah oleh engkau, nescaya aku akan duduk. Ini fi'il mudhari' ni. Fi'il mudhari' yang asalnya ajlisu, tapi hujungnya sekarang ini disukunkan, dijazamkan. Kenapa dijazamkan? Kerana dia pelengkap kepada fi'il amar sebelumnya. Itu kalau kita tambah fi'il mudhari' lah. Kalau kita tak tambah, tak ada masalah tuan. Duduklah oleh kamu. Selesai lah. Ya. Tapi kalau kita kata nakkan ada pelengkap daripada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' itu mesti majzum. Tu nak jadi itu pening sikit yang ni. Ni pening sikit lah. Sebab ni kali pertama jumpa tuan-tuan. Amsilah fi'lul mudhari'. Sekejap saya dapatkan contoh daripada Al-Quran. Banyak dalam Quran ni. Okey. Ayat macam ni banyak kau dalam Quran, Ustaz. Ada lah dalam Quran tu ada. Dia akan macam warning lah. Kalau buat macam ni, ni jadi. Ya, dia macam ayat warning lah. Macam ayat kata, Yelah. buat macam ni, saya akan buat macam ni. Macam tu lah. Macam warning lah. Sekejap saya tengok dalam Quran. Kalau ada. Sebab ni kali pertama jumpa. Kali pertama jumpa. So tak apa. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Apa? Nanti bila jumpa Ustaz ingatkan. Kita jumpa nanti kita akan cerita baliklah bahawa fi'il mudhari' itu dia majzum bukan dengan sebab huruf jazam. Tapi kerana dia menjadi pelengkap kepada fi'il amar. Baik, kembali kepada kita punya surah Al-Mulk tadi. Surah Al-Mulk tadi. Baik, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
tabarakah. Okey, tuan-tuan kalau boleh cuba terjemahkan dulu. Tafadhalu, sila. Tapi dalam itu tengok dalam Quran ni maha suci. Maha Tapi kalau tengok dalam kamu mengharapkan ataupun mengambil barakah. mengambil barakah. Okey, tak apa. Harus dia kata telah tinggi. So, kita Telah pun tak tahu nak pakai yang mana satu. Pening. okey, tak apa. Kamu, kita nak ikut kamu. Kau nak ikut mana? Sebab dalam betul. dalam Sebab terjemahan, kalau tuan-tuan tengok dalam terjemahan Quran, kalau perkata kita boleh pakai. Perkata dia kata apa? dia cakap maha suci Maha Allah. suci Allah. Okey, pakai yang iaitu yang dah yang pakai yang tu lah. Kalau nak ikut kamus boleh juga. Ikut kamus Kalau nanti nak ikut kamu nak ikut kamu mengharapkan ataupun mengambil barakah. mengambil barakah. Okey, tak apa. Ya, Kita pakai yang ada dalam Quran lah. Senang sikit. Tak, itu masalah. Besok kita nak cari, katalah kita buat sendiri, nak cari kan. Jadi kita pun tak boleh nak itu. Susah nak dapat. Okey, tak apa. Nanti tengok tafsir dia ada kata putus dia. Tengok tafsir dia kata putus dia. Tak apa, kita ambil maha suci dulu. Sebab kalimat ni dia ambil daripada perkataan berkat. 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 Itu menjadi ke maha suci tu. Betul. Jadi kalau nak sebut maha berkat, macam pelik pula. Takkan Tuhan nakkan keberkatan, betul tak? Biasa keberkatan ni pada makhluk. Kita yang perlukan berkat, betul tak? Kan? Tapi Jadi ta tu apa Ustaz? Ta tu macam ta itu adalah ta daripada fi'il madhi sifir yang ke berapa? Cuba tengok. Sifir yang ke-10 Ustaz. Sifir yang ke-10. Tafa'alu. Tafa'ala. Dia adalah fi'il madhi. Bentuk dia macam fi'il mudhari' kan? Ya. Sebab ada ta kat depan, betul tak? Ya, tapi dia tak ada baris depan, dia baris atas. Ya, cuma kalau fi'il mudhari' pangkalnya huruf ta, hujung dia mesti baris depan. Itu baru fi'il mudhari'. Yes. Tapi hujung dia baris atas. Jadi dekat sini tabaraka dia adalah fi'il madhi kerana hujungnya baris atas. Bermakna dia adalah fi'il madhi daripada sifir 10. Okey nah? Baik. Tak apa, kita pergi dulu satu persatu. Saya nampak Puan Solehah ada ni pagi ni. Ahlan wa sahlan Puan Solehah. Moga-moga sentiasa sihat insya-Allah. Okey. Baik, alladhi, ma makna alladhi? Yang biyadihi, bi dengan yadi tangan, nya al-mulku kerajaan wa huwa dan dia ala ke atas kulli setiap syai'in sesuatu qadirun, menentukan atau berkuasa lah kita kata menentukan. Okey, baik. Itu adalah cara kita melihat makna pada setiap perkataan. Tak apalah, kita teka-teka dulu, ada benda yang kita confuse, kita rujuklah. Baik, kita pergi kepada i'rab. Selepas i'rab kita akan tengok dia punya tafsir. Baik, kita tengok dulu. Tak cakap jumlah ke? Belum. Kita akan i'rab dulu, kita akan jumlahkan dia nanti. That means i'rab then jumlah, bukan jumlah. Sahih jiddan. Okey, baik. Kita pergi kepada tabaraka, ini fi'il madhi kita sebut tadi Ya. Fi'il madhi. Tabaraka. Kalau kita nak terjemahkan telah berkatlah kalau nak terjemahkan, ataupun tadi Tuan Haji tengok kamus kan. Tapi nak mudah cara sebut dia, kita kata apa? Maha suci. Maha suci ni maknanya dia terjemahkan cara tafsir lah. Dia mudah nak rungkaikan. Sebab dalam bahasa Melayu ni kadang-kadang payah juga kita nak betul-betul kenalkan dia dengan asal bahasa Arab tu. Waktu pentingnya belajar bahasa Arab ni,
bila tak tengok makna pun kita dah boleh agak lah. Apa maksud dia tu? Tabaraka. Okey. Baik, dia adalah fi'il madhi macam biasa tuan-tuan. Bila jumpa fi'il kita nak dapatkan apa? Fa'il. Kita nak dapatkan fa'il. Nak dapatkan fa'il ada dua cara je. Isim DYT. marfu' ataupun DYT. Jadi kalau kita nak pakai isim marfu', kalau kita nak pakai isim marfu', kita kena tengok dulu fi'il itu DYT-nya huwa ataupun hiya, barulah kita boleh pakai isim yang marfu'. Kalau tak ada isim marfu', kita kembali kepada DYT. Tapi kalau fi'il tu DYT-nya bukan huwa ataupun hiya, maka dia punya fa'il sentiasa dalam bentuk DYT. Tuan-tuan tengok dalam kad diagram kita sekejap, warna biru laut. Formula nombor 7. Cuba tengok. Ini 2 minggu tak jumpa kelas ni. Apa dia kata? Ustaz kata. Ya, pertama cari isim marfu. Kalau tak ada, guna DYT. Pertama cari isim marfu'. Itu melibatkan domir dia kan? Dia. Ya. Dia tu huwa ataupun hiya lah. Ya. Okey. Kalau tak ada isim marfu', barulah kita pakai DYT. Baik. Kembali pada ayat kita ni. Sekarang ni selepas tabaraka ada tak isim marfu'? Jawapannya ada. Iaitu alladhi itu sendiri. Alladhi ni batang tubuh dia apa dia? Isim mausul. Ya. Kalau tadi kita rujuk kat diagram warna purple A tadi. Isim mausul duduk dalam kategori mana? Mabni ke mu'arab? Mabni. Dia mabni. Kita tulis kat sini dia mabni. Baik. Tapi dalam situasi ya, silakan. Ustaz, tabata tu Ustaz. Maknanya dia ini adalah kalau itu dia apa huwa ke ni? Dia punya kalau DYT-nya huwa ke Ustaz? Ya, DYT-nya huwa. Jadi kalau DYT-nya huwa, berkemungkinan isim marfu' selepasnya boleh menjadi fa'il. Sekarang ni ada tak isim marfu'? Jawapannya ada kan? So saya tak membezakan saya nak bezakan DYT sebenarnya tentang Ustaz tu. Sebab kalau kita kata barakah tu okey, tapi pasal dia dah penambah huruf tu. Jadi kita nak beza dia DYT tu. DYT ke ataupun isim Nak tengok dia fi'il apa. Ya, dia faham. Sekarang ni tabaraka ni dia fi'il madhi. Sebab apa kita kata dia fi'il madhi? Tak, saya tahu dah fi'il madhi Ustaz. Jadi dia huwa ke ataupun dia hum ke ataupun dia tengok hujung dia lah. Kalau kita dah tahu kata dia fi'il madhi je. Kalau kita dah tahu kata dia fi'il madhi, baik kita kena tengok kat diagram warna kuning. Ya, okey baru satu kita. Okey, okey, baik. Tidak Okey, baik. Okey. Terus okey. Saya terlupa nak ingatkan step dia tu Nak tahu DYT tengok kuning A lah. Okey, kuning A menunjukkan bahawa fi'il madhi yang hujungnya baris atas maka DYT-nya huwa. So bila dia punya DYT huwa, berkemungkinan isim marfu' selepasnya itu menjadi fa'il. Kalau tak ada isim marfu' barulah kita patah balik kepada DYT huwa tu baliklah. Tapi sekarang ni ada yang tabaraka ni dia confuse sikit sebab kalau kita tak nampak ada word baraka, kita ingat ka tu apa? Domir. Kita ingat ka tu domir. So kita akan jadi confused kat situ. Sikit Lepas je. tu bila kita tengok ta kat depan pun kita ingat dia ni apa fi'il mudhari ke apa kan? Ya. Kalau kita tahu word baraka, baru kita nampak ta depan tu sebenarnya is actually tabaraka tu sendiri is one root word. Dia adalah root word itself. Dia bukannya macam kita boleh pecahkan dia kepada domir muttasil yang melekat macam tu. Ya.
sini tak ada domir yang melekat pada fi'il madi. Sebab ini balik pada vocabulary kita lah, sebab kita tak tahu kan word barokah tu, kita ingat okah ni mesti domir muttasil yang melekat pada tabaro, macam itulah. Jadi kita pun ingat oh ya fi'il madi, tapi kita ingat root word dia tabaro, tapi sebenarnya tabaroka tu itself is the root word. Ya. Sebab dia jadi huwa, dia punya domir tersembunyi dia jadi huwa, bukan ka. Kat situlah kita punya confuse terjadilah macam tu. Sebab ni sebab penamaan huruf penambahan fa'il madi tu ada penambahan tu. Kata macam ni dia tambah ta dengan alif kan Ustaz? Betul. Dalam huruf madi. Tadi Ya, saya confuse tadi sebab apa penambahan ini saya nak bezakan mana dia huwa ke hiya ke ataupun anta ke ataupun hum ke. Ya. Ini saya confuse tadi. Sebenarnya tambahan domir muttasil ka tu dia tak berlaku kat fi'il, dia berlaku kat isim saja kan Ustaz? Ka tu. Ta ke ka? Ka. Kan ada tabaroka. Kalau domir muttasil ya. Dia domir muttasil Boleh ka. dia boleh bersambung pada fi'il juga. Oh ya ke? Boleh. Tapi tak apa, itu tak confuse pada peringkat awalan tuan. Lama-lama tuan-tuan tahulah. Dia tak ada ka tau. Dia cuma ada ta kalau sambung dengan Yelah betul lah. Betul. dia sambung dengan anta, dia ta, dia Simbol bukan. lah. Yang ta tu kita kata simbol lah. Tabar. Kalau kita kata tabar, kalau kita kata dia sambung dengan ta, anta, tabarakta. Ya. Kita duk baca dalam doa qunut tu. Ya. So kalau kita tahu dia fi'il, tapi pada kita ingat tabarok tu isim, and then ka tu Ka tu domir. dia domir muttasil. Jadi isim disambung dengan domir muttasil. So kat situ kita dah tak betul lah, sebab kita tak tahu yang ka tu is actually a fi'il and dia adalah root word by itself. Ya. Kat situ kita dah terpeleot lah. Sikit je. Start aja dah terpeleot. Macam tu lah. Satu perkataan ni je terpeleot. Perkataan lain tu steady. Terpeleot pada satu tempat, dia tak semestinya terpeleot pada tempat-tempat lain lah. Tapi bila tuan-tuan tahu, oh ini, lepas tu tuan-tuan boleh tangkap lah supaya tidak terpeleot pada tempat-tempat yang lain. Jadi I rasa masalah ni berbalik pada vocab. Dia bukan pada grammar, pada kita punya limited vocab. Ya, betul. Kan? Ya. Ada juga peranan vocab lah. And then another one is kita ingat ta ni takkid ke dia ni apa benda kan? Apa benda pula kan? Apa benda ni? Kenapa? Sebab kalau ikut huruf mudhari' ta, dia mestilah kena baris depan kat belakang. So tak match juga kan? Macam tu. Okey, baik. Jazakumullah khairan. Nanti kita tengok dia punya bentuk tu baik, tabaraka itu fi'il madhi alladhi isim mausul, hukumnya mabni cuma status alladhi dekat sini, apa status dia tuan-tuan? Dia jadi fa'il. Jadi fa'il. Fa'il pada asalnya hukumnya apa tuan-tuan? Fa'il. Marfu'. Marfu' dalam kad diagram warna purple A kita, fa'il pada asalnya hukum dia marfu'. Tetapi perkataan alladhi ni kan mabni, betul tak? Ya. Kita tak pakailah terma marfu' tu. Kita pakai term dia apa dia tuan-tuan? Fi mahalli raf'in. Kita pakai terma ni lah, fi mahalli raf'in, pada kedudukan marfu'. Marfu' lah. Ya. Gitu. Baik. So kalau kita nak terjemahkan, cara nak menterjemahkan fa'il, kita tambah perkataan oleh. Maha suci oleh
Alladhi ni kalau nak terjemah dia secara sebiji-sebiji apa dia? Orang yang, betul tak? Ya. Kan nak terjemahkan orang yang, maka kita tukarlah Tuhan yang nah. Hmm. Maha suci Tuhan yang gitu nah. Boleh. Okey. Baik. Bila jumpa fi'il dan fa'il, kebetulan dalam ayat ni tak ada maf'ulun bih kan? Bila jumpa fi'il dan fa'il bermakna dia dah jadi satu apa? Satu jumlah. Betul tak? Jumlah. Jadi ayat ni tabarakalladzi ni kita namakan dia sebagai jumlah fi'liyah. Tuan kepunglah jumlah fi'liyah ni. Jap kita kepung sama-sama nah. Okey. Ini jumlah fi'liyah. Lepas tu kalau nak baca tabarakalladzi, dah habis nafas dah. Boleh berhenti tu, cukup tu kan. Pendek betul. Biyadihil contoh Contoh, bagi contoh je. Baik, kita pergi kepada biyadihil mulk dulu. Nanti kita akan pecahkan kalimat tabaraka tadi. Kita dah sebut, tuan-tuan pun dah tahu dia mengikut sifir 10. Okey, biyadihil mulku. Bi dekat sini haraf Jar. jar. Okey. Yadi isim Apa? Majrur. isim majrur. Ni saya lupa nak pecah-pecahkan ni. Tapi tak apalah. Kita jalankan. Dia isim. Yadi tu isim. Hukumnya majrur. Majrur dengan tanda apa tu? Kasrah. Kasrah di hujung. Zahirah nampak Ya. Okey. Alasan dia kerana dia berada selepas haraf Jar. jar. Itu simple je. InsyaAllah. 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 Okey. Tengok pada kalimat yadi, pangkalnya tiada huruf alif lam dan tiada tanwin, bermakna dia jadi mudhaf. Dia mudhaf nah. Maka kalau dia mudhaf, perkataan selepasnya iaitu hi Mudhafun ilai. confirmlah jadi mudhafun ilai, dhamir muttasil dan dia adalah mudhafun ilai. Kita boleh pakai juga dengan formula nombor 1. Boleh juga. Dhamir melekat dengan isim, dia jadi mudhafun ilai. Okey, baik tuan-tuan. Saya nak ajak tuan-tuan tengok kat diagram kita warna biru laut. Formula berapa tu tuan-tuan? Ayat yang dimulakan dengan haraf jar ataupun zaraf, maka dia menjadi khabar muqaddam. Ada jumpa tak? Macam mana? Khabar boleh dalam bentuk isim marfu'. Sekejap Ayat yang dimulakan dengan haraf jar ataupun zaraf, dia boleh menjadi mubtada. Statusnya adalah khabar muqaddam. Mana tu? Siapa jumpa? 17. 17. Ya. Formula nombor 17 tuan-tuan. Terbalik. Dia panggil ayat terbalik kan? Ya. Formula nombor 17. Ingat tabarakalladzi tu dah satu ayat yang lengkap tu, jumlah fi'liyah tu, tabarakalladzi. Lengkap untuk frasa dia lah tuan-tuan lengkap untuk frasa dia lah, frasa pendek tu. Okey. Jadi biyadihi,
Apa permulaan dia? Haraf jar, betul tak? Ya. Nah, jadi dia kata ayat yang dimulakan dengan haraf jar, bila ayat dimulakan dengan haraf jar atau isim zaraf atau maka mubtada'nya akan diakhirkan. Apa maksud mubtada' diakhirkan? Bermakna khabarnya diawalkan. Mana mubtada' dia tu? Al-mulku. Oh. Al-mulku tu. Okey, kita pergi dekat al-mulku dulu, nanti kita simpulkan dekat biyadihi. Al-mulku isim, hukumnya marfu'. Marfu' dia dengan tanda apa? Dhammah zahirah. Betul lah? Betul. Sekarang ni nak tahu alasan dia marfu'. Apa dia? Dia adalah mubtada'. Itu alasan dia marfu'. Betul? Tengok dekat kat diagram warna purple A lah. Okey. Baik, dia mubtada' yang diakhirkan. Kita namakan apa? Mubtada' muakhkhar. Mubtada' yang diakhirkan, kita namakan dia mubtada' muakhkhar. Saya kalau mubtada' khabar ni saya highlight kan. So mana dia punya khabar? Itu dah biyadihi. Biyadihi itu adalah dia punya khabar. Baik. Biyadihi adalah khabar dia. Khabar dalam bentuk apa ni? Syibih. Syibih jumlah, betul tak? Okey. Jadi gandingan antara yadihi ini kita namakan dia sebagai syibih jumlah. Syibih jumlah tu apa dia? Gandingan antara haraf jar, zaraf dengan isim selepasnya. Dia menjadi khabar yang diawalkan kita sebut apa? Muqaddam. Khabar muqaddam. Jadi ayat dia yang sebenar macam mana? Al-mulku biyadihi. Al-mulku, kerajaan itu di tangannya. Biyadihi. Cuma dekat sini biyadihi itu diawalkan. Dari sudut sastranya, kita pernah sebut mungkin sebelum ni, dari sudut sastranya, diawalkan khabar itu dengan tujuan untuk menzahirkan, mempamerkan, menjelaskan lagi lah. Untuk mentaukidkan. Apa mentaukidkan? Menegaskan. Contoh saya kata, duit RM1 ini ada di tangan saya. Duit RM1 ini tu kita namakan sebagai mubtada' lah. RM1 ini di tangan saya. Di tangan saya tu khabar. Tapi kalau saya kata di tangan saya ada RM1. Dia lain sikit dia punya mafhum dia. Gitu. Jadi
ulama bahasa menyebutkan dari sudut balaghah, dari sudut sastranya, diawalkan khabar itu dengan tujuan untuk mengukuhkan lagi lah pernyataan tersebut. Mengukuhkan lagi kenyataan itu. Jadi dia nak emphasis tangan daripada mulku lah. Ya, betul. Milik dia lah. Milik dia kerajaan itu. So tangan ni makna kuasa lah. Ya, kuasa. Banyak je ayat-ayat begitu tuan-tuan Al-mulku tu kerajaan. Al-mulku itu kerajaan. So tangan tu kuasa. Kalau nak kalau kita nak bahas pada sudut ilmu tauhidnya, kita boleh bahas dari sudut takwil perkataan yadun tu lah. Takwil perkataan tangan tu untuk Allah, ada sebagai ulama kata tak sesuai nak terjemahkan tangan, maka kita terjemahkan dengan takwilan kuasa. So dia nak emphasis dekat kuasa. Kuasa kerajaan. Ya, milik lah. Kalau kita nak sebut milik Allah, miliknya itu, kerajaan itu miliknya, macam tu. Al-mulku kerajaan, biyadihi miliknya. Itu nampak lagi elok lah kan. Atau di bawah kekuasaannya. Betul, boleh juga. Kerajaan itu di bawah kekuasaannya. So kita boleh tafsir lah kemudian tu kan. Yang penting kita tahu dulu makna asal, lepas tu kita boleh tafsir dengan takwilan-takwilan ke ataupun dengan tafsir yang mudah difahami. Boleh tuan-tuan. Cara begini banyak juga digunakan dalam Quran. Contoh, walillahi khazainus samawati wal ard. Lillahi khazainus samawati. Milik Allah itu khazain, khazanah langit dan bumi. Langit dan bumi. Boleh juga disebutkan asal dia macam mana? Khazainus samawati lillah. Khazanah langit dan bumi itu milik Allah. Tapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala terbalikkan. Lillahi, milik Allah itu khazanah langit dan bumi. Tujuannya untuk tadilah. Penegasan. Okey. Okey tuan-tuan ya. Jadi kita jumpa mubtada' dan khabar. Ini dah satu jumlah, betul tak tuan-tuan? Bila gandingan antara mubtada' dan khabar, kita namakan apa? Jumlah ismiyah. Sahih? Tuan-tuan, kepung biyadihil mulk ini alhamdulillah. Okey, boleh. Ini kita namakan sebagai JI. JI jumlah ismiyah. Oh, ini pergi ke jumlah ismiyah juga ya. Ini jumlah ismiyah lah sebab mubtada' khabar tak kira lah terbalik ke tak terbalik ke, songsang ke tak songsang. Yang penting ada mubtada' ada khabar, dia adalah satu jumlah. Alah, Ustaz, dia ada dua je kan. Dia kalau bukan fi'liyah, dia mestilah kena ismiyah, itu je kan. Sahih. Tak ada yang ketiga kan. Tak ada yang ketiga. CB jumlah lah. Macam saya nampak macam CB jumlah tadi. CB jumlah tu kalau kita potong je lah. Ya, faham Haji, faham. CB jumlah tu kalau kita potong biyadihi je. Sebab CB jumlah tu gandingan antara haraf jar dan isim selepasnya ataupun zaraf dan isim selepasnya. Jadi kalau ada mubtada' khabar, maka itu adalah jumlah ismiyah. Apa kita kata ni mubtada' adalah mubtada' al-mu itu Ustaz. Al-mu itu adalah mubtada' dan khabarnya dalam bentuk sibih jumlah. Betul, khabarnya dalam bentuk sibih jumlah, betul.
Ya, ya. Itu yang saya tulis kat bawah ni. SJ ni syibih jumlah menjadi khabar kepada al-mulk. Samalah dengan Tuan Haji sebut tu. Okey, boleh tuan-tuan Baik, kita rehat dulu. Actually, Ustaz, you akan panggil dia jumlah kalau dia ada more than satu kalimah kan? Maksudnya bila-bila dia ada lebih dari satu kalimah, kita boleh panggil dia jumlah. Betul, tapi kena lengkap lah. Bila jumpa fi'il, mesti jumpa fa'il dulu. Mesti jumpa So, fa'il. Baru kita boleh kata dia je satu jumlah. Kalau tak jumpa, selagi tak jumpa fa'il, selagi tu tak boleh kata dia jumlah. Macam kita jumpa mubtada'. Lepas jumpa mubtada', mesti ada khabar dia. Baru dikira sebagai jumlah yang difahami lah. Kalau tidak, jumlah tapi jumlah tergantung. Walaupun ada beberapa ayat, ada beberapa perkataan, 5. tapi tak lengkap dia punya khabar dia, tak ada khabar dia, maka tak jadi juga jumlah yang difahami. Macam biyadihi tu kita panggil dia syibi jumlah. Kita masih panggil dia jumlah kan? Tak, kita panggil dia syibih jumlah. Gandingan antara haraf jar dan isim selepasnya kita panggil syibih jumlah. Tapi dia dianggap satu ayat tak kan? Dia bukan ayat. Tak, sebab tu kita panggil syibih. Syibih tu menyerupai je. Syibih tu maksudnya menyerupai. Okey. Menyerupai ayat. Dia bukan ayat yang ni lah. Yang komplit. Yang komplit. Hatta kalau kita susun banyak perkataan pun, tapi tak boleh difahami, dia tak panggil satu ayat juga dalam bahasa Arab lah. Contoh kita kata almari, komputer, laptop, full stop. Apa ayat dia? Okey. Okey, jumlah means ayat lah. Ayat yang boleh difahami dalam bahasa Arab ni. That's mean jumlah dia punya, bila istilah jumlah tu maknanya ayat yang difahami. Ya. Kalau tak difahami, kalau tak difahami kita panggil dia syibi jumlah. tak. Tak. Dia syibih jumlah ni satu istilah untuk zaraf dan juga haraf jar je. Okey. Zaraf dan isim selepasnya ataupun haraf jar dan isim selepasnya, orang Arab panggil dia syibih jumlah. Kalau ada banyak ayat, banyak perkataan tapi tak difahami, dipanggil jumlah ghairu mufidah. Jumlah yang tak boleh difahami lah. Okey. Jumlah yang boleh difahami ni sama ada jumlah fi'liyah yang ada fi'il dan juga fa'il dan juga mubtada' dan juga khabar. Itu jumlah yang boleh difahami. Kalau jumlah yang tak difahami tu dia tak lengkap. Dia ada fi'il tapi tak tahu dia punya fa'il. Tak ada fa'il dia. Jumlah apa? Mufaidah. Ghairu mufidah. Ghairu tanpa faedah. Ya, betul. Tanpa faedah, betul. Faedah in the sense of tak ada meaning lah. Tak ada meaning, betul. So, jumlah ghairu mufaidah. Betul. Kalau jumlah difahami ni, dia panggil jumlah mufidah. Mufidah. Yelah, sebabnya tak ada ghairu kan. Tapi kalau yang ini difahami, yang ada, kita yang panggil yang makna yang lengkap. Ya, betul. Jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Okey. Jumlah ghairu mufidah ni jumlatun ghairu mufidatun. Ini dia jumpa fi'il je, fa'il tak jumpa. Ataupun jumpa mubtada' je, khabarnya tak ada. Ini ghairu mufidah. Ni kita pangkah lah. Yang satu lagi tadi, syibih jumlah. Syibih jumlah ni menyerupai. Ya, menyerupai. Itu gandingan antara haraf jar dan juga zaraf dengan isim selepasnya. Syibuhul jumlah. Syibuhul jumlah. Nampak tak saya padam. Itu dia bagi elok sikit.
Syibhul jumlah. Syibhul jumlah ni pun dikira okey lah tuan-tuan ya. Dikira okey lah. Baik, kita rehat dulu boleh? Boleh, boleh. Kita rehat dulu, sekejap lagi kita sambung balik. Pukul apa ni? Pukul 10? Mungkin? InsyaAllah. Boleh, boleh. InsyaAllah. Okey. Tak apa, saya tinggalkan kat sini tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sambungan kita. Sikit je lagi. Maaf. Sikit. Jadi banyak lah Ustaz. Tak apa. Seronok juga berbincang macam tu kan. Kalau senyap je saya tak tahu okey ke tak. Selalunya tak okey je kan kita ni kan Ustaz kan? Okey. Sekejap wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Sebenarnya kita tak tanda popular ke tak popular kan. Yelah, kita ingat kenapa sekarang dah tak tanda ke? Sebenarnya saya terlupa tapi tengok gaya tuan-tuan pun macam Masya Allah hebat kan ni. Dia sendiri. Okey tak apalah. Yang awal-awal tu kita terlupa, yang ni kita tanda lah Wow dekat sini. Popular huwa popular ala Popular. li Kuli. berulang boleh. Berulang. Okey. Syai'in berulang juga. Qadir bahasa Melayu boleh. Bahasa Melayu. Qudrat qudrat kuasa lah. Kuasa. Ada kudrat. Orang kampung kata. Okey, baik tuan-tuan. Wow dekat sini wow ataf lah ya. Ya. Dan. Huwa dekat sini dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Ingat lagi tak saya pernah sebut dhamir munfasil yang duduk di awal ayat ataupun di pertengahan ayat biasanya dia menjadi apa tuan-tuan? Mubtada. Okey, jom jom kita tengok pada dhamir munfasil ni statusnya ini sebagai mubtada. Tarik bawah nah. Statusnya sebagai mubtada. Okey, nak pergi lebih jauh tak perbincangan? Bolehlah sikit Baik. Dia dhamir kan? Ya. Dhamir hukumnya mabni ke mu'rab? Mabni. Dia mabni Dia punya orang kata apa? Kategori mabni. Okey, statusnya mubtada. Mubtada ni kalau ikut hukum asal dia apa? Marfu'. Tapi disebabkan dia punya kategori tu mabni. Fi mahli raf'in. Sahih. Kita pakai terma itulah. Fi mahalli raf'in. Okey. Baik. Selesailah kat situ. Bila ada mubtada mesti ada khabar, sahih? Ya. Kalau kita jumpa mubtada saja tak ada khabar, makna jumlah itu ghairu mufidah. Dah tahu dah tu. Lepas tu lupa Ustaz. Aduh. Tak apa. Jumlah yang tak ada faedah lah kalau ada mubtada saja dan dia. Lepas tu kita pun lari balik, tak tahu apa cerita. Ya. Tak ada. Itu maksud ghairu mufidah. Ya. Dia kata dah tak ada faedah, baik tak payah habaq dia kata. Ya. Baik tak payah cerita. Okey. Ala kat sini. Ala haraf jar. Haraf jar. Okey. Selepas haraf jar biasanya ada isim lah, isim majrur. Ya. Okey, isim
Majrin. Kita sebut majrur je tak apa sebab dia tidak mabni. Dia tidak majrur, kita sebutlah majrur. Ya. Ya, yang ni sebab dia mu'rab. Okey, betul. So majrur dia dengan tanda kasrah. Dia tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, bermakna dia jadi apa tuan-tuan? Mudhaf. Dia jadi mudhaf nah. Jadi automatiklah perkataan selepasnya itu menjadi apa? Mudhafun ilaih. Kita pergi dekat kalimat syai'in. Syai'in isim lah. Isim majrur. Sama juga hukumnya majrur. Majrur dia pun dengan kasrah zahirah. Dan Alasan dia majrur kerana mudhafun ilaih. dia jadi mudhafun ilaih. Okey, tuan-tuan tengok. Ala harf jar kan? Kulli isim yang berada selepas harf jar. Kalau ikut standardnya harf jar dan isim selepasnya kita panggil apa istilahnya? Syibih jumlah. Tapi kita tak sebutlah, kita tidak sentiasa sebutlah syibih jumlah tu kan. Yang kita sentiasa sebut adalah jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah sahaja. Okey, jadi ayat ni lengkap ke belum? Belum lagi tak? Belum lagi sebab baru ada mubtada' je. Khabarnya masih lagi belum jumpa. So mana khabar dia tuan-tuan? Qadirun. Nak dapatkan khabar, kita tengok kad diagram warna biru laut formula 19. Saja je tuan-tuan. Khabar boleh dalam bentuk isim yang marfu'. Kalau tak ada barulah kita pergi kepada 3 yang lain tu nah. Okey, sekarang ni dah ada isim marfu', so kita pakai yang asal iaitu apa dia? Qadirun. Terjemahnya maha berkuasa. Baik, kalimat ini isim marfu', hukumnya marfu' dia dengan dhammah zahirah. Okey. Alasan dia marfu' kerana dia menjadi khabar kepada huwa itulah So huwa jadi mubtada, qadirun menjadi khabar. Jadi lengkap tak ayat ni? Lengkaplah bila dah ada mubtada, dah ada khabar nah. Dan dia atas Kenapa dia tak jadi khabar kepada ala kulli syai'in tu Ustaz? tak dia khabar kepada huwa Tuan Haji. Kalau ala kulli syai'in tu bukan dia boleh jadi khabar kepada huwa ke? Kalau ala kulli syai'in kan dia ada isim juga. Ya betul. Tapi kalau dia boleh jadi sibih boleh jadi sibih jumlah. Jadi huwa tu adalah mubtada. Ada kulli syai'in tu apa ni khabar, tak boleh ke Ustaz? Kenapa ala kulli syai'in tu tak boleh jadi mubtada? Dan dia atas setiap sesuatu. Boleh kalau kita nak jadikan dia khabar tapi kena padam qadir lah. Jadi kalau jadikan qadir dia sebagai mubtada kedua tak boleh? Tak boleh. Dia bahasa Arab ni kalau kita tengok dari sudut standard dia, kalau jumpa isim marfu' dulu jadi khabar. Yang lain tu kita ketepikan dulu. Jadi ala kulli syai'in qadir tu jadi apa pula? Dia jadi syibih jumlah aja, sekadar pelengkap ayat je lah. Jadi kalau kita terjemahnya dan dia berkuasa di atas sesuatu. Sahih Tuan Haji. Sahih jiddan. Sangat tepat. Kalau ikut tu wa huwa qadirun ala kulli syai'in. Macam itulah. Ataupun jadi ala kulli syai'in itu menjadi maf'ul bih tak boleh. Tak boleh. Maf'ul bih dia mesti ada fi'il.
Oh, Okey. Tadi tu Haji susun tu dah betul lah tu. So kalau ikut ayat biasa kita, wa huwa qadirun ala kulli syai'in. Maknanya kalau jumpa pada mubtada ni, wajib kena cari khabar kan. Sahih. Mesti utamakan isim marfu' dulu. Betul? Ya, utamakan isim marfu'. Cari isim marfu'. Ada tak? Kalau ada, itulah dia punya khabar. Kalau tak ada, kita pilih yang lain 3 tu lah. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Okey, faham Ustaz. Okey, faham. Pun begitu tuan-tuan, bak kata puan apa tadi, Elina lah. Nak tak nak ada kena sedikit menguasai vocab lah. Saya dengan Puan Alina selalu bercakap banyak, nanti orang lain komplain. Tak, dia orang diam tu untuk mendapatkan kefahaman. Puan Rafi'ah pun cakap juga. Yang lain tu Puan Adibah, Puan Alia, Puan Amina, Puan apa, Puan Solehah saja je diam tu. Itulah kadang-kadang saya pun Pendengar risau. yang baik, Ustaz. Tengok. Tengok pun terus tak komen. Maknanya ada tu. Kalau cakap banyak nanti mengganggu orang lain pula. Tak. Ada satu lagi kelas saya. Kalau Puan Rafi'ah biasa. Puan Rafi'ah tak sejumpa. Puan Nursiah. Puan Nursiah Oh, Masya Allah. Dia dengan adik dia. Puan Nursiah dengan adik dia, Cik Ani. Dua-dua tu tuan-tuan memang riuh kelas. Tapi seronok lah. Kita dapat kan. Kadang-kadang dia jawab tu tembak je. Tapi yang lain, salah tak apa. Ada yang betul, ini. Jadi yang lain pun dapat. InsyaAllah. Okey, tak apa tuan-tuan . So, kalau nak ikut tu, wa huwa qadirun ala kulli syai'. Okey, tapi sebab ayat Quran kan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tujuan kalau disongsangkan ataupun diterbalikkan tu ada maksud dia lah dari sudut sastranya. Dan dia atas setiap sesuatu, apa jawapan dia? Maha berkuasa. Okey, berbanding dengan wa huwa qadirun, dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi Allah Ta'ala dah highlight siap-siap atas setiap sesuatu. Qadirun, dia berkuasa. Semua ni dia kata, semua ni aku yang punya. Gitu kan. Berbanding aku punya semua ni. Dia ada sedikit perbezaan lah. Dia highlight dulu sesuatu yang lebih. Nampak dia tu power. Baik. Jadi kalau kita dah jumpa mubtada dan khabar, bermakna dia jadi satu jumlah, betul tak? Kita kepung. Wa huwa tu, kita kepung dia. Sepatutnya kita ambil huwa je kan sebab dia mubtada kan. Tapi tak apa sebab dia dah ada kat situ sekali. Kepung wa huwa qadirun. Sampai sini ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Ini kita namakan satu jumlah. Jumlah apa ni tuan-tuan? Ismiyah. Jumlah ismiyah. So daripada satu ayat ni ada berapa jumlah sebenarnya? Ada 3 jumlah. 3 jumlah. Daripada satu ayat yang panjang ni ada 3 jumlah. Jadi kalau kita jumpa fi'il, fa'il, itu jadi satu jumlah. Kalau ada maf'ul bih, kita tarik sekali lah maf'ul bih masuk . Kalau ada objek ataupun ada mangsa dia tu. Lepas tu kita jumpa jumlah ismiyah. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Pelan-pelan. Baik, pelan-pelan lah. Ini kalau satu ayat kita pecahkan kepada 3. Tapi kalau kita nak bahaskan keseluruhan ayat ni. Ayat ni kita nak namakan apa dia? Ayat ni bila mana ayat itu dimulakan dengan fi'il, maka kita namakan keseluruhan ayat ni sebagai jumlah fi'liyah. Keseluruhan ayat ni lah. Kenapa kita namakan keseluruhan ayat ni jumlah fi'liyah? Kerana ia dimulakan dengan fi'il. Tapi kalau kita pecahkan sikit-sikit, jadi macam ni lah. Okey, boleh tuan-tuan InsyaAllah. Pelan-pelan.
InsyaAllah. Pelan-pelan. Kalau kita baca pun, kalau kita berhenti ayat ni, kata macam ni. Tabarakalladzi, kalau contoh kita mengajar lah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi boleh kita berhenti gitu Ustaz, baca gitu. Boleh? Boleh? Boleh Sebab kita berhenti pada jumlah dia kan. Ustaz, bila kita baca kan, lepas tu kita berhenti kita tak perlu pergi ke belakang. Dengan tujuan macam tu Haji kata tadi lah. Dengan tujuan untuk mengajar. Tapi kalau tujuan membaca, sunnah Nabi baca macam mana? Nabi lengkapkan satu ayat kan. Nanti kita ikut sunnah balik lah. Tapi dengan tujuan ta'lim, mengajar, tadris, maka tak ada masalah kita pendek-pendekkan macam tadi. Kecuali kalau ada perkataan huruf ataf, okey kan kalau kita start dekat situ balik. Maksudnya betul. Contoh I baca macam ni. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lepas tu saya stop. Lepas tu saya sambung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey boleh kan sebab wa ada huruf ataf kan. Okey, tapi betul. Kalau katakan wa tu bukan huruf ataf, saya tak boleh mula balik dekat wa kan. Saya tak boleh terus mula kat wa kan. Dari sudut adab bacaannya begitulah. So saya kena ambil at least satu kalimah atau pergi lagi. Kita ambil kalau kita dah makna. kita ikut makna lah. Kalau kita dah belajar, contoh je. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Contoh nak ambil mana? Nak ambil al-mulku ke nak ambil mana? Kita ambil biyadihil mulku lah. Bagi lengkap satu ayat. Ya, betul. Okey, just tak confirm aja Ustaz. Okay. Tengok orang tak repeat balik walaupun itu bukan huruf ataf. Itu dari sudut ni lah, kata apa? Sunnah bacaannya macam tu. Dia macam dia ambil, dia stop, lepas tu dia ambil je kalimah yang seterusnya, lepas tu dia baca je. Itu tak betul kan Ustaz kan? Itu dipanggil apa panggil ya? Godong. Godong tu apa? Main langgar je. Langgar. Okey. Alright. Just nak confirm je. Naam. Okey, kalau kita nak bahaskan pada sudut kalimat tabarak pun banyak juga tuan-tuan ya. Barak. Tapi tak apalah. Dalam tafsir saya ni, tafsir Dr. Wahbah Zuhaili, dia terjemahkan tabaraka itu dengan satu terjemahan, dia kata apa tuan-tuan sekejap ni. Maha tinggi kebaktian. Maha tinggi kebaktian. Allah Ta'ala tu betul-betul berbakti, memberikan segala-galanya kepada hamba dia. Itu maksud dia. Masya Allah. Itu dari sudut tafsir daripada Dr. Wahbah Zuhaili lah. Ini terjemahan dia lah. Terjemahan saya ni, Dr. Wahbah Zuhaili punya tafsir ni, diterjemahkan oleh ataupun diterbitkan oleh Persatuan Ulama Malaysia punya ni. Kalau kita buka tafsir Dr. Wahbah Zuhaili bahasa Melayu, mungkin daripada terbitan ataupun terjemahan orang lain, mungkin cara terjemah dia lain pula kan, betul tak? Jadi setiap tu dia ada ni lah. Tapi bagi saya sedar dengan barakah, dengan keberkatan bagi saya, keberkatan Tuhan dengan kehebatan, keberkatan maknanya dia beri keberkatan kan, kebarakah dia tu. Saya kebarakatan dia tu. Sebab apa saya dengan bila saya baca kamus tu, saya rasa jiwa saya terima. Kalau bersuci nampak macam jauh pergi. Kalau dia tak masih tafsir suci kan. Ya. Saya kata apa dengan ketinggian keberkatannya, kebesaran keberkatannya bagi saya. Saya lebih menjiwai gitu. Tapi selalunya kalau bila dia sebut pasal Maha Suci Allah ni, dia macam nak dia nak tolak dia nak tolak
tanggapan yang negatif tentang Allah lah. Tentang kadar Allah tu lah. Macam tentang qadirun dia lah. Sebab kadang-kadang macam mati ke atau rezeki ke, ada orang bila dia dapat sedikit ke ataupun orang yang dia terdekat tu mati ke sebab sakit tenat ke apa, dia ada satu perasaan macam tak okey untuk dia lah. Tapi di situ kita akan guna word Maha Suci Allah. Macam Allah tu sebenarnya yalah yang baik-baik semua dari Allah kan, yang buruk daripada kita kan. Macam semua takdir dia, memang Allah tu dia berkuasa, dia boleh buat apa-apa yang dia suka. So itu yang terkeluar subhanallah atau Maha Suci Allah. Macam tu kan Sebab Ustaz? daripada konteks ayat ni, sebab apa perkataan barakah dulu, barakah. Jadi Okey, tak apa. Kita tengok pada kamus. Kalau kita tengok kamus, tabaraka tu dia, ialah tabaraka tu dah tambah ta dengan alif kat tengah-tengah kan. Tabaraka kan. Ya. Dia asal kalimat bahasa Arab ni nak tak nak dia kembali kepada 3 huruf yang asal. barakah. 3 huruf yang asal, tengok dalam kamus dia tulis baraka ya buruku burukan. Baraka fi'il madhi, ya buruku fi'il mudhari', burukan itu fi'il isim masdar. Terjemahnya menderum, berlutut. Itu lebih ditujukan kepada unta. Unta bila dia landing, bahasa kita landing, dia panggil baraka. Baraka. Al-jamalu, telah duduk oleh unta tu. Dia duduk melekat dekat atas lantai kan. Kemudian dia pergi kepada bawah tu. Ini kamus saya, kamus yang tuan-tuan mungkin berbeza lah. Kamus saya ni dia bagi contoh perkataan baraka tu dia tambah alif, barakallahu laka, Allah memberi keberkatan kepadamu. Dia terus terjemahkan baraka tu dengan berkat. Padahal asal kalimat berkat tu apa dia? Asal makna kalimat berkat tu. Sebab orang Melayu dah pinjam kalimat berkat tu. Berkat tu maksudnya dia duduk. Dia dudukkan. Barakah tu benda yang melekat, membekas. Tabarakallah, Maha Suci Allah. Tengok bila sebut tabarakallah terus pengarang kamus ni diterjemahkan Maha Suci terus. Tabarraka mengambil berkat. Barakah berkat, bahagia, untung. Birkah kolam, telaga. Mubarak yang diberi berkat. Birkan, bikarun, jangka pembuat lingkaran. Burkanun, gunung berapi. Fauhatul burkan, kawah gunung berapi. Tengok tuan-tuan ya. Jadi kalau kalimat yang ada ba, ra, kaf, itu dia ada unsur makna yang sama tuan-tuan ya. Perkataan yang ada huruf ba, ra, kaf. Bacalah dengan barakah ke, birkah ke, burkan ke apa ke. Dia ada satu unsur makna yang sama. Walaupun kalau kita bariskan dengan baris atas, makna dia lain. Burkan makna dia lain, birkah maknanya lain. Tapi bila perkataan itu ada huruf ba, ada huruf ra, ada huruf kaf, dia seolah-olah macam ada satu unsur makna yang sama. Dalam perhatian ringkas saya, kalimat yang ada huruf ba, huruf ra, huruf kaf, dia punya unsur makna dia seolah-olah membawa maksud unsur makna membekas. Apa itu membekas? Meninggalkan kesan. Meninggalkan kesan. Tabaraka, Allah Ta'ala itu Maha Suci, ataupun kalau dalam terjemahan ini kata Maha tinggi kebaktian Allah. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala memberikan nikmat dia sampai membekas dalam hati kita. Betul tak? Unta bila dia landing, dia punya melekat waktu dia landing tu, siapa nak anjak dia pun tak boleh lah. Itu unsur makna. Unsur makna pada perkataan yang ada huruf yang sama. Sebab style bahasa Arab ni, kalau perkataan tu ada huruf yang sama, dia seolah-olah mengumpulkan satu unsur makna yang sama. Contoh macam saya pernah sebut pada tuan-tuan, jin, betul tak? Jin. Janin. Ini yang saya pernah sebut dulu, ingat tak? Junun. Semua perkataan ni beza makna dia kan? Jannah.
Tapi dia ada unsur makna yang sama ni. Apa unsur dia tuan-tuan? Tak nampak, tidak kelihatan. Jin. Tak ada siapa nampak jin. Kecuali kalau dia dakwa dia nampak lah. Wallahualam kan. Janin. Janin walaupun kita pakai apa scan. Perempuan apa scan kalau nak check janin dia. Mikroskop. Ya, Right. scan. Itu pun masih lagi belum ni lah kan. Walaupun sekarang ni dah ada scan yang warna tu kan. Ya. Klinik. Tapi dia masih lagi belum 100% juga. Mungkin dia kata 90 ke 95% je. Nak dakwa anak tu. Kan? Junun, gila. Orang gila. Nampak tak gila dia kat mana? Dia kata ada wayar putih tapi tak tahu wayar tak mana tuan. Jannah, syurga. Ini kalimat yang ada huruf yang sama, huruf jim dan juga huruf nun ni, dia ada unsur makna yang sama yang itu bahasa Arab dia macam tu. Contoh, narun. Narun apa makna? Api. Api. Nurun, Api, neraka, nurun, Eh, nur. cahaya, Bahaya. Cahaya. Apa unsur makna dia? terang. Terang lah. Terang ke cahaya. Api kan ada cahaya kan? Ya. Nur bercahaya. Tu, dia ada unsur makna tu. Mulkun. Mulkun kerajaan kan? Ya, Surah Al-Mulk, surah kerajaan ya. ya. Milkun milik. 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 Malikun raja. Raja. Mulkun, milkun, malik. Apa unsur makna yang sama pada mereka ni? Kuasa. Kuasa. Unsur kuasa. Itu bahasa Arab punya style lah. Walaupun terjemah mulkun lain, kerajaan, milkun terjemahnya lain, malikun terjemahnya lain. Kan, tetapi dia ada satu unsur makna yang sama. Lepas tu kalau disebut tabaraka, dia daripada kalimat barakah kan? Barakah. Dia kalau ikut terjemahan asal barakah tu dia duduk macam unta tu. Kedudukan dia tu tetap membekas. Jadi berkat itu benda yang mengesani. Tuan-tuan gaji 1,500 tapi dia punya perbelanjaan tu macam orang gaji 15,000. Contohlah kan, contoh. Jadi dia punya gaji tu 1,500, dia punya nilai keberkatan dia tu dirasai sungguh. Itu masuk berkat tu. Berbanding dengan orang yang gaji 10,000, 15,000 tapi hilang lah. Macam tak ada apa-apa kan. Itu tak berkat, tidak membekas. Tapi macam mana connect dengan suci, Ustaz Maha Suci? Macam mana connect? Itu sebab mungkin pada saya untuk memudahkan terjemahan je. Lepas tu kalau Tuan Haji tadi kata, Tuan Haji Fauzi sebut, pada Tuan Haji kata maksud berkat itu lebih ni, pada saya setuju juga. Kerana dia ada unsur makna yang membekas, kuat lebih tu. Cuma nak terjemahkan betul-betul dalam bahasa Melayu tu agak sulit sikit sebab kalimat tu kita banyak pinjam kan daripada bahasa Arab, berkat kita pinjam kan. Jadi payah sikit lah. Gitulah, wallahu a'lam, nanti boleh kita bahas. Bagus Ustaz ni buat perbahan macam ni. Besok anak-anak cucu tanya macam mana tu. Baca dah kamu macam ni, baca di sini macam ni. Tu kalau Ustaz terang macam ni boleh jawab lah dengan anak cucu. Anak cucu lain sekali lebih. Anak cucu sekali lebih. Kena Tuan Haji dia punya pandangan jauh, main kat cucu lah ni. Sebab dia ada cucu Ustaz, kita tak ada cucu, so tak sama. Jadi kita tak boleh. Tak berapa nak berkat lagi ni, insya-Allah je, insya-Allah. Nak memberkas lagi ni. Tak tahu nak memberkas. Nanti anak cucu tanya macam mana tu, macam ni atuk baca ni, macam ni atuk cakap macam ni, cakap buku macam ni. Anak payah nak jawab kalau Ustaz tak bagi tahu. Sebab tu kalau kita kan ada ustaz-ustaz kita pesan, ustaz-ustazah kita kata apa? Kita baca Quran dengan tengok terjemahan, dengan kita baca Quran dalam keadaan kita faham makna tu dengan yang macam perbincangan tadi, mana yang lebih kita feeling. Kalau tengok terjemahan, oh tabaraka, oh maha suci je. Yelah, kita akan nampaklah terjemahan tu, tapi feeling dia tu tak sama dengan bila kita baca, kita faham
selok-belok perkataan tu daripada mana asal dia, apa unsur makna yang sama dengan perkataan-perkataan yang lain. Ya. Lah, the thing that jadikan kita kita tanya-tanya tu sebab terjemahan dia tu guna Maha Suci Allah. Itu yang kita jadi berbincang ni. Cuba kalau dia Betul. Maha Berkat Allah, mesti kita tak cakap apa-apa. Iyalah. Betul. Ha. Sebab Setuju. dia cakap Maha Suci Allah, kita jadi apa pasal lah Maha Suci Allah connected dengan barakah ni. Sahih. That's where it come Ini from. sebenarnya ini bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Arab sendiri dia tulis tidak macam ni kan Ustaz. Betul. Good. Kan kalau dia tulis maknanya ikut bahasa Arab, bukan bahasa Quran lah. Dia bukan dia nak cerita bahawa ini adalah apa ni kerajaan Allah dan kuasaan dia. Sehingga bukan macam ni dia tulis. Kalau Arab tulis. Betul Ustaz? Betul. Okey. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa minggu depan, boleh? InsyaAllah. Alhamdulillah dapat banyak juga ni hari ni. Juga ada manfaat untuk kita. Ya. Teruskan perbincangan macam ni. Jangan rasa segan-segan pula. Yang lain-lain tu diam tu, dia ambil manfaat banyak tu daripada tuan-tuan. Dia jam uji Ustaz. Jam uji. Jangan orang lain apa hai banyak tanya Abang Haji Fauzin ni banyak. Okey je. Seronok bincang macam ni. Bila saya tak faham saya nak tanya Ustaz. Ya, betul. Saya pun sama. Kalau saya tak faham, saya tak boleh diam lah Ustaz. Saya macam, dia macam ganggu tau question tu. Tidur macam ni je. Ya, macam tu. Lepas tu saya fikir lagi. Tapi masa tu kan guru tu dah tak ada kat depan kita. Jadi no point lah kita fikir lagi kan. Ya. Kalau guru ada kat depan kita macam kita boleh dapat jawapan. Sebab tu lah kita tanya. InsyaAllah. Okey, baik. Naltaqi fi usbu'il qadim. Kita jumpa minggu depan insyaAllah. InsyaAllah. Moga-moga ada manfaat untuk kita. Yang baik itu daripada Allah SWT. Kita sabar, mohon maaf tuan-tuan. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Minta maaf Sama-sama. silap salah. Tak ada.